Menarik di MHI, Khamis 27 April. Cuaca yang panas dan kering memberikan kesan bukan sahaja kepada kesihatan tetapi juga hasil pertanian. Perbincangan menarik mengenai gelombang haba. Bau. Saya tukar pampers, saya tukar. Apa pula? Air dah semak macam ni. Air dah siap juga. Apa air? Kehadiran Permata Hati menyerikan sambutan Syawal selebriti tanah air. Juga pelbagai rangkuman berita dunia sepanjang minggu. Assalamualaikum dan salam Syawal untuk semua. Masih dalam Kementerian Aidil Fitri bersama saya Fitri Yahya. Dan juga saya Ani Mizati. Apa khabar agaknya raya anda? Adakah segalanya berjalan dengan lancar? InsyaAllah kita dah 6 Syawal. Jadi selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada mereka yang baru saja bersama dengan kami. Dan juga kita nak ucapkan siapa yang mungkin dah sampai ke kampung halaman ataupun dah kembali ke bandar untuk menunaikan segala tugasan anda. Selamat kembali bekerja. Tapi hari ini kalau saya nak ikut kan macam tak adalah kesesakan lalu lintas tu belum lagi berada pada tahap yang sedia kala. Mungkin ada lagi yang sambung cuti sampai hari Labor Day dan juga Wesak kan? Ya, mungkin sebab jadual ni yang begitu mungkin ada yang sambung. Yang penting kita berbahagialah balik ke kampung dan bukan hanya mencipta dunia tersendiri. Ada yang balik kampung tetapi dalam zon yang tak interaksi dengan dekat penjuru tu je. Penjuru hujung ataupun sibuk dengan gadget saja sedangkan tidak dapat betul-betul mengeratkan kuasa rahim, tolong masak dan sebagainya. Kalau boleh balik dengan cinta, pulang pun dengan penuh bahagia. Kita nak balik nanti dengan kasih sayang tapi balik nanti dengan kebencian, ada dendam yang tertinggal. Itu yang tak nak tu insya-Allah. Kan tak ada drama-drama lah di raya ni. Insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk anda semua. Tapi cerita yang lagi penting kita nak bawakan kepada anda semua keadaan cuaca yang pastinya dirasai oleh setiap daripada kita. Seperti mana yang kita tahu perubahan cuaca yang begitu ekstrim berlaku di bukan sahaja Malaysia sebenarnya, ianya adalah isu global. Tapi kita nak fokuskan di Malaysia kerana perubahan sehingga 35, 37 darjah Celsius. Sebab ada di negara lain, contoh di Thailand, ada yang sampai 50. Betul. Jadi orang tak keluar rumah. Dan juga kalau macam di Bangkok, ibu kota tumpuan pelancong pun, ada yang memang dilimpahi dengan kehangatan gelombang ini. Betul. Jadi apa yang kita lakukan? Sebab ada yang bekerja, memanglah sebagai-bagai kan, yang bekerja dalam bidang pembinaan, yang bekerja memang kena keluar. Betul, tak dapat lari daripada situasi itu. Saya tengok ada yang beri ayam minum pun letak ais. Betul. Sebab ini juga memberi impak bukan kepada manusia tapi juga kepada ternakan, kepada tumbuhan. Sebab katanya kalau cuaca berubah, hasil buah-buahan pun tak menjadi sangat. Betul. Segala hasil yang anda ialah sebagai seorang pengusaha, petani dan sebagainya semuanya akan terjejas. Begitu juga dengan sudut kesihatan kita, kan? Jadi jom sama-sama kita saksikan apa yang terkini dari Met Malaysia. Anda juga boleh saksikan di telefon bimbit anda. Ini dia. Ayuh kita ke bahagian bawah sedikit, cuaca semasa. Nampak? Okay. Kita perhatikan pada suhu lah. Allahu Akbar. Okey, maaf. Okey, ini dia. Di Kuala Lumpur, Kuching, Toy Balu, Labuan, Kangan, nampaknya semua cerah. Nampak Kangar 33 darjah Celsius. Ini pada waktu pagi, jadi tidak mustahil akan melonjak kepada 37, 35 darjah Celsius di waktu tengah hari. Namun begitu di bahagian bawah ini untuk difokuskan tiada amaran angin kencang, laut bergelora. Tapi namun begitu, cuaca panas dan kering merupakan fokus utama kita pada hari ini. Jadi kita ingin bersama dengan Pengarah Kanan Pusat Instrumentasi Meteorologi dan Sains Atmosfera daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Langsung sahaja kita bawakan secara atas talian untuk kita mengetahui keadaan sekarang apa yang perlu diberi penekanan lebih. Okey, Ambon Dindang, Pengarah Kanan Pusat Instrumentasi Meteorologi dan Sains Atmosfera Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum. Salam. Ya, selamat pagi Fitri dan Hanim. Di studio, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Anda berdua dan juga selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, terima kasih banyak-banyak. banyak-banyak. Itulah sebab di musim perayaan ramai yang keluar dan juga merancang rumah terbuka. Setuju. Memang tak nak, memang kena keluar juga tapi berdepan dengan cuaca yang tak menentu ini. Jadi mungkin dapat berikan gambaran awal macam mana keadaan untuk hari ini dari segi apa yang perlu diketahui oleh orang awam sebelum mereka merancang untuk keluar. Silakan Encik Ambon. Okey, memang cuaca agak panas pada minggu-minggu yang lepas kita dapati memang suhu agak tinggi ya. Tetapi apa yang kita dapat cerap pada hari ini, kita dapati ada aktiviti hujan mula berlaku lah terutama di pantai timur. Dan kita tahu negara kita sekarang ni sedang mengalami apa yang kita namakan monsun peralihan. Dan kebiasaannya di awal monsun peralihan ini biasa cuaca agak panas lah terutama di utara semenanjung Malaysia. Dan kita Jabatan Meteorologi Malaysia juga telah mengeluarkan
tahap cuaca panas tahap 1 iaitu suhu melebihi 35 darjah Celsius tetapi kurang daripada 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. So itu untuk tahap 1 cuaca panas di negara kita. Dan untuk semalam kebanyakan cuaca panas tahap 1 ini kita keluarkan untuk daerah-daerah di negeri Kedah dan juga di Kelantan di utara Semenanjung. Di lain-lain bahagian ataupun lain-lain negeri terutama di bahagian selatan dan tengah Semenanjung ini agak bernasib baik kerana kita sering mendapat hujan walaupun hujan itu tidaklah lebat dan menyeluruh tetapi dia boleh membantu sedikit dari segi mengurangkan suhu di negara kita terutama di kawasan Kuala Lumpur semalam pun agak lebat juga hujan dan membantulah untuk mengurangkan suhu di kawasan tengah dan selatan Semenanjung. Tapi di utara masih lagi cuaca panas dan kita jangka dalam beberapa hari akan datang dan kemungkinan hingga ke awal bulan Mei nanti akan banyak lagi aktiviti hujan kita jangkakan berlaku di negara kita. Adakah cuaca panas dan kering ini terutama sekali di kawasan-kawasan yang disebutkan tadi akan mengalami satu perubahan yang lebih daripada apa yang kita jangkakan setakat ini ataupun mungkin meniti kepada perubahan monsun itu adalah lebih baik berikutan dengan taburan hujan? Bagaimana? Okey, kita tidak menjangkakan suhu agak tinggi yang akan berlaku sebab dari segi fenomena El Nino pun kita tidak menjangka akan berlaku pada sehingga pertengahan tahun ini. So kalau berlaku pun mungkin hujung dan kesannya mungkin awal tahun hadapan ataupun tahun hadapan. So jadi dari segi suhu di negara kita menjangka dalam sekitar 36 dan bawah 37 lah. Kalau mencapai 37 itu dah agak tinggi tetapi kita jangkakan dalam beberapa hari lagi akan datang, kita jangka ada hujan akan datang, cuaca lebih lembap lah untuk negara kita dan ini boleh membantu mengurangkan suhu. Terutamanya di Semenanjung Utara sana yang banyak sekarang ni ada gelombang haba tahap 1 yang kita keluarkan pada semalam. Jadi ada keperluan untuk seperti pemilihan awan dan sebagainya, Tuan? Setakat ini kita tidak melihat keperluan pemberian awan kerana pemberian awan ni ada beberapa tujuan dia seperti ialah pertama ialah untuk meningkatkan paras empangan. So paras empangan di utara seperti Pulau Pinang sudah memohon dan kita dalam pertimbangan lah bersama dengan pihak NATMA dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia dalam proses untuk penyediaan melakukan pemberian awan bagi meningkatkan paras empangan di negeri tersebut dan bagi operasi jerbu kita belum tahap kepada bahaya jadi kita tidak ada rancangan lah untuk melakukan operasi pemberian awan untuk mengurangkan kesan jerbu kerana jerbu ini berpunca daripada berlakunya titik panas yang banyak. Sekarang ini apa yang kita dapat perhatikan dengan semakan dengan laman web ASMC kita dapati titik panas di sekitar negara kita dan juga negara jiran adalah sedikit. So ini tidak menyumbang kepada jerbu lah. Okey. Bagaimana dengan gangguan bekalan air yang dikhawatiri akan berlaku disebabkan cuaca ataupun mungkin permintaan yang tinggi sewaktu perayaan? Komen daripada Encik Amun sendiri. Okey, jadi gangguan bekalan air yang di bawah sedia adalah operator air, kawal sedia air di negeri masing-masing. So mereka akan memantau lah dari segi paras empangan yang membekalkan air tersebut. Dan sebagai contoh yang seperti saya katakan tadi, negeri Pulau Pinang sudah mula memohon dan kita akan mempertimbangkan untuk mengadakan operasi pemberian awan apabila keadaan atmosfera adalah sesuai lah. Dan kita sudah ada tarikh dia dan cuma menunggu untuk operasi lah. Dan negeri-negeri lain setakat ini belum ada memohon untuk kita melihat keperluan dari segi operasi pemberian awan ini. Baik. Jadi mungkin akhirnya dapat beri nasihat kepada orang awam supaya cakna dengan segala perkembangan. Silakan, Tuan. Okey, semasa musim panas ini, suhu yang agak tinggi ni, apa yang perlu orang ramai lakukan ialah pertama ialah kena banyakkan minum air. Kerana air ni boleh menyejukkan badan kita. Dan juga kita perlu kurangkan aktiviti di luar rumah lah. Kalau perlu sangat dan cuba buat di sebelah pagi. Kerana kebiasaannya kalau selepas daripada pukul 1 petang, keadaan sinaran matahari itu agak terik dan agak panas. Jadi mohon buat aktiviti kalau perlu buat sebelah pagi. Dan kalau juga yang bertugas di luar tu kena menggunakan kelengkapan yang mencukupi lah seperti topi,
dengan baju yang berlengan panjang semua tu supaya kurang pendedahan kepada cahaya matahari. Dan bagi mungkin di sebelah pantai itu boleh gunakan lotion yang bersesuaian lah. Dan juga di musim panas ni cuba elakkan untuk melakukan aktiviti pembakaran terbuka. Masalah lain akan timbul seperti masalah gerbu semua tu. Jadi ini juga kena ada bantuan daripada orang ramai supaya jangan melakukan aktiviti pembakaran terbuka semasa musim panas ini. Kerana apabila api itu sudah mula merebak dan akan sukar kita kawal apabila dalam cuaca yang agak panas ini. So itulah antara nasihat daripada pihak kami lah. Dan juga selain itu menggunakan air secara berhemat. Kerana kita tahu musim kemarau ni memang air itu agak susah kita nak dapatnya. Ya, betul. Agak limitasinya tu kita fahamkan di musim kemarau. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cik Ambudina sebagai pengarakanan Pusat Instrumentasi Meteorologi dan Sains Atmosfera untuk Jabatan Meteorologi Malaysia berkongsi di sebalik gelombang cuaca panas ini. Semoga ada yang dapat kita ambil peduli dan sentiasa sebar luaskan maklumat yang tepat untuk membantu semua. Betul. Okey, nanti kita akan cerita dari sudut kesihatan pula disebabkan gelombang haba ini berlaku. Tapi kita nak kongsikan bersama dengan anda, cuaca panas dan kering ini tidak memberi kesan kepada kita saja sebagai manusia, tetapi juga memberi kesan kepada tanaman dan juga hasil-hasil yang telah pun dilakukan. Terutama sekali bagi usahawan ini, kawasan pertaniannya terjejas. Jom kita tinjau bagaimana keadaan cuaca panas di Juaseh, Negeri Sembilan. Saksikan. Beberapa daerah di semenanjung Malaysia mengalami suhu panas melampau selama beberapa hari kesan daripada gelombang haba peringkat pertama. Berdasarkan laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, Jempol Negeri Sembilan antara kawasan yang mengalami peningkatan suhu sehingga 35 dan 37 darjah Celsius. Tinjauan kru Malaysia hari ini ke beberapa kawasan perumahan dan kampung di Jempol mendapati suasana persekitaran agak sunyi meskipun baru berada pada Syawal kelima. Bagi suri rumah Sherina Hashim, dia agak bimbang kerana jika suhu panas ini berpanjangan, mungkin boleh menjejaskan kesihatan anak-anaknya. Dia sentiasa memantau mereka untuk tidak bermain di halaman rumah bertujuan mengelakkan daripada terdedah dengan pancaran matahari yang terik. Malah bagi memastikan tanaman di sekeliling rumah tidak layu dan kering, dia turut meminta anak-anaknya untuk menyiram pokok-pokok berkenaan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Sebelum lagi masuk Ramadan lagi, kita memang dapat cuaca yang panas. Betul-betul panas. Macam anak balik sekolah pun kita tak bagi nak main-main kat luar ke, tak ada. Kita just duduk kat rumah je. Tak ada nak pergi mana ke, tak ada. Semua kat rumah. Cuaca memang panas. Kalau kita siram pokok pun, tanam pokok pun, memang pokok pun mati. Buat masa ni memang panas lah cuaca. Kalau mendung pun sekejap nanti dia panas balik. Bagi Aisyah Abdul Malik dan rakannya Muhammad Zulfikar, walaupun cuaca panas dan tidak menentu, namun tetap membawa rahmat buat mereka. Dua sahabat ini mengusahakan perniagaan menjual ayam gunting dan teh ais berhampiran pekan Juaseh. Secara tidak langsung, suhu panas yang melampau sejak kebelakangan ini banyak membantu meningkatkan hasil jualan mereka. Paling banyak jualan hari ini air lah. Paling ramai cari air. Kadang sampai tak cukup stok air. Air yang sejuk lah. Berskala sejuk. Yang suam-suam ni kurang sikit lah. Suam panas kurang. Yang paling tinggi sekali air yang sejuk lah. Yang ada air sebatu. Itu paling tinggi orang cari lah. Zakaria Abu Musbah, antara penduduk yang berkesempatan untuk singgah di gerai ini sebelum pulang dan meluangkan masa di rumah kerana bahang cuaca di luar cukup terik daripada kebiasaannya. Meskipun hujan turun beberapa kali, namun tidak dapat membantu meredakan suhu panas yang tinggi. Penduduk berharap keadaan ini tidak berterusan kerana bimbang akan mengganggu bekalan air di rumah mereka.
Masih kita bicarakan tentang gelombang haba yang membawa kepada pelbagai risiko termasuk strok haba yang perlu diambil peduli semua orang. Dan ini penting sebab kita memang ada kerja, memang perlukan keluar. Betul. Berinteraksi, beraktiviti. Malah kalau kita nak pergi ke tempat ibadah pun kadang-kadang di masjid contohnya memang tak muat. Kadang-kadang ada yang terpaksa berlimpah sampai ke belakang. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk jaga kesihatan demi mendapatkan satu perkara yang baik sepanjang kehidupan. Betul, dan mengetahui apa yang mungkin boleh berlaku dari sudut kondisi kesihatan anda jika kita terdedah kepada situasi gelombang haba ini. Jom kita bersama dengan Dr. Tahirah Tul Asma Zakaria selaku pakar perubatan kesihatan awam, sektor kesihatan pekerjaan dan alam sekitar bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik Doktor, di Putrajaya ya, di office lah ni ya? Ya, betul. Baik. Okay. Baik, Dr. pun sejarah dengan apa yang berlaku sekarang ini. Memang kita kalau tidur siang tanpa pendingin hawa ni, memang ya Allah. kipas semua. Memang menguji. Itu baru dalam rumah ya. Kalau kita keluar, ya Allah. Malam pun sama sekarang kan. Sama. Kalau tak ada penghawa dingin tak tu, Doktor. Jadi macam mana pentingnya kecakanan orang awam untuk memahami dan juga merancang kembali. Misalnya kita dah pun ada rancangan dia sebelum puasa itu, tapi disebabkan perubahan yang berlaku ini, kena rancang dan juga kena betul-betul memahami situasi yang ada di luar ni. Silakan Doktor. Terlebih dahulu terima kasih kepada MHI kerana menjemput Kementerian Kesihatan Malaysia untuk berkongsi tips ataupun nasihat mengenai dengan cuaca panas ni. Jadi seperti mana kita tahu, sekarang ni kita memang menghadapi situasi cuaca panas yang memang dan di samping itu berkebetulan pula dengan sambutan Hari Raya kita banyak aktiviti ziarah menziarahi yang akan menjejaskan lagi kita kepada cuaca panas lah ya. Jadi apa yang kita takut kepada situasi cuaca panas ni adalah situasi gelombang haba di mana dia akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius ya. Dan pada masa sekarang ni negara kita belum dilanda situasi gelombang haba ya. Jadi pada masa sekarang ni Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran di mana negara kita berada dalam cuaca yang panas ya, di mana suhu ambient udara kita adalah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Tetapi apabila situasi cuaca panas ataupun suhu maksimum melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut, maka pada masa itu kita dikategorikan mengalami gelombang haba. Dan apa yang penting adalah gelombang haba ni kita dikaitkan dengan stroke haba yang boleh menyebabkan kematian jika kita tidak mengambil endah ataupun tidak mengambil tahu langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan. Baik, antara langkah pencegahan yang dimaksudkan oleh doktor, mungkin doktor boleh huraikan sedikit sebanyak untuk fahaman kita bersama, Doktor. Jadi seperti mana kita tahu, jadi disebabkan perkara yang penting sekali adalah untuk kita mengurangkan pendedahan kepada cuaca panas tersebutlah. Jadi kita kena kurangkan berada di luar rumah ya. Ataupun sekiranya kita, terutamanya musim raya ni kita nak ziarah-menziarahi, jadi kita kena merancang perjalanan kita, nak merancang kita punya program ziarah tu supaya kita keluar dari rumah pada waktu yang bukan puncak cuaca panas. Seperti mungkin pagi kan sebelum pukul 12 ataupun lewat petang dan malam supaya kita tidak terdedah kepada cuaca panas lah. Okey. Dia melibatkan kanak-kanak atau orang tua sebab mereka akan lebih terkesan dengan cuaca panas ni. Yalah sebab minggu depan nanti akan mula kembali bersekolah ya, anak kecil. Betul. Ya, ini bermaksud sekali aktiviti yang menyebabkan luar ya. Kurikulum semua terpaksalah dibatalkan ataupun dialternatifkan dengan aktiviti yang lain ya, sebab kadang-kadang ada yang pukul 3 petang dah kena terutama sekali mata pelajaran pendidikan jasmani kan, antara mata pelajaran yang bahasa ni dalam pukul 8 lebih pun memang berbahang dah. Betul, dah bahang dah. Terasalah bahang daripada pukul 8 pagi tu. Kita bercakap tentang bagaimana untuk jaga kelembapan dalam badan pula, kandungan air yang perlu diisi. Kita tahu berapa yang disarankan. Namun begitu bagaimana dari sudut macam suhunya? Kadang-kadang kita dah panas sangat ni,
ni, tonggak air sejuk, doktor. Kan kita rasa macam terlalu, yalah sekarang ni lagi raya dengan air manis dia, dengan air sejuk, air batunya kan. Jadi macam mana untuk perubahan cuaca itu dari sudut bukan sahaja kita nak minum, tapi air suhu yang kita nak mandi juga. Bagaimana yang disarankan yang paling-paling sesuai pada ketika suhu sekarang ni, doktor? Jadi antara benda yang penting memang untuk kita mengekalkan hidrasi badan di musim sejuk ni adalah memang kita nasihatkan untuk sentiasa minum air, tetap minum air. Walaupun pada masa biasa pun memang kita digalakkan minum air yang banyak. Kita lagi di musim panas ni, jadi kita perlu minum air yang lebih banyak. Dan air yang digalakkan untuk mengurangkan suhu badan yang panas ni adalah kita minum air sejuk lah berbanding dengan minum air panas ya. Kita minum air sejuk dan juga kita kena kerap mandi lah kerap mandi. Dan juga mungkin kalau kurang sumber air, boleh basahkan badan basahkan badan dengan tuala, terutamanya di kawasan-kawasan yang seperti leher, ketiak dan sebagainya. Pelipat lah. Ya, supaya suhu badan tu lebih cepat dikeluarkan dan badan kita akan lebih sejuk. Ya. Okay. Bagi yang yang berpuasa 6 pun kena pandai menjadualkan pengambilan air. Jadi supaya nanti tidaklah berlaku dehidrasi yang sangat kritikal. Mungkin juga ada nasihat, doktor, sebab ramai yang mungkin dah mula, terutama mungkin yang ada masa kesempatan untuk puasa 6 ni, ditambah pula dengan cuaca yang sebegini, mungkin saranan supaya pandai-pandai untuk buat jadual pengambilan air. Silakan, doktor. Ya, betul. Jadi kepada yang berpuasa, maksudnya semasa cuaca panas ni perlu ambil langkah pencegahan yang lebih lah. Maksudnya sepanjang tempoh kita selepas berbuka sehingga imsak tu kena pastikan pengambilan air tu adalah mencukupi dan mungkin boleh kita jadualkan pengambilan air tu, contohnya selepas berbuka puasa kan, sebelum sembahyang maghrib, selepas sembahyang maghrib kan, jadi sebelum isyak, selepas isyak, sebelum tidur, waktu bersahur dan sebagainya, supaya cukup kuantiti air yang kita minum bagi mengekalkan hidrasi di siang hari semasa berpuasa. Doktor, stroke haba antara kondisi yang sememangnya kita senang kaitkan dengan cuaca panas dan kering ni. Jadi bagaimana untuk kita melayani stroke haba kalau mungkin berlaku dalam kalangan keluarga kita? Apa persiapan yang paling awal boleh dilakukan sebelum mungkin dibawakan ke hospital ataupun klinik kesihatan yang terdekat? Jadi apa yang penting adalah stroke haba ni biasanya dia memang tanda-tanda stroke haba tu memang dia akan bermula dengan tanda-tanda yang macam seperti sakit kepala kan, dia suhu badan dia panas badan dah tak berpeluh sebab mekanisme untuk mengeluarkan peluh tu dah gagal berfungsi, jadi badan dia tak berpeluh, tapi sebenarnya dia suhu badan dia dah tinggi dan nadi dia pun bergerak pantas. Jadi apa yang penting sekiranya, dan dia boleh menyebabkan pingsan lah. Jadi sekiranya ada ahli keluarga yang dah mengalami tanda-tanda tu, sila dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan, ataupun ada kalau sekiranya ada ahli keluarga yang memang dah kita rasa dia pingsan tu disebabkan stroke haba, cepat-cepat telefon talian 999 untuk mendapatkan rawatan segera. Dan kita di rumah sementara menunggu ambulans sampai tu, maksudnya kita baringkan dia, kita longgarkan baju ataupun tagalkan baju untuk lelaki supaya proses pengeluaran haba tu boleh berlaku dengan baik, dan kita letakkan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi tu seperti leher, ketiak, dahi dan sebagainya dengan ais supaya dia cepat sejuk. Orang kita kata jelum lah kan, letak air sentiasa panas. Okay. Lepas tu juga mungkin pemakanan, doktor mungkin dapat ulas kurangkan kafein, makanan yang pedas lah, panas pedas lagi. Ini memberi impak kepada kesihatan. Macam mana? Sebab kadang-kadang kita pergi ke rumah orang, jamunya kadang-kadang kan dengan yang makanan rendang tu lain-lain tu. Sekarang ni open house ni dia akan menyediakan yang macam-macam juga kan. Kita tergoda. Betul. Sama bila keluar je panasnya. Silakan, doktor. Jadi memang salah satu perkara yang perlu kita ambil kira juga adalah kita punya pemakanan dan kita punya minuman lah. Jadi mungkin dari segi minum tu kita memang menggalakkan minum air kosong, kurangkan minum minuman yang berkafein. Sebab minuman berkafein ni dia menyebabkan
dia ada diuretic effect. Maksudnya kita rasa nak buang air. Jadi bila kita banyak minum kafein, kita banyak membuang air, jadi badan kita akan dehidrasi, kurangan air lah. Begitu juga dengan minuman yang manis, dia akan menyebabkan kita lagi banyak rasa nak buang air. Faham, badan kita akan kekurangan air. Ya. Okey doktor, sikit saya nak kongsikan juga artikel terbaru penyakit urti yang sememangnya dekat dengan musim perayaan. Maknanya kita salam, peluk, cium tu yang tanda-tandanya jadi sama macam stroke haba juga, cuma ini tergolong dalam virus lah ya. RSV virus, parainfluenza dan juga influenza coronavirus terutama sekali. Jadi bagaimana untuk kita membezakan kita terkena jangkitan tergolong daripada penyakit urti dan juga stroke haba ni mungkin? Mungkin penyakit-penyakit yang disebutkan tu adalah lebih kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan, gangguan pernafasan. Kan sebab kita bila suasana raya ni kita berjumpa dengan ramai orang, jadi maksudnya kita lebih terdedah untuk kepada jangkitan virus-virus atau kuman-kuman yang mengganggu sistem pernafasan kan. Tetapi berbanding dengan stroke haba ni, dia punya tanda-tanda ataupun penyakit-penyakit adalah lebih kepada dia mengganggu sistem kawal atur suhu badan kan. Jadi dia menyebabkan kekejangan, kita panggil heat cramps, kekejangan haba, ataupun dia juga boleh menyebabkan heat stroke lah. Jadi tanda-tanda itu memang lain lah. Dia kalau heat stroke ni dia tidak menyebabkan tanda-tanda pernafasan tak? Sistem pernafasan macam batuk dan sebagainya. Faham? Alright. Jadi juga di samping kita makan banyak, mungkin tak jaga kolesterol, darah tinggi. Dah ada kondisi sebelum tu kan? Okey. Jadi mungkin nasihat doktor supaya kita ni berjaga-jaga. Pada masa sama juga ambil berat tentang perkembangan kesihatan. Mungkin ada alat-alat tertentu yang dapat ada di rumah supaya kita dapat memantau oksigennya dengan pressure-nya. Silakan doktor. Okey, jadi apa yang penting adalah kita sebagai rakyat biasa, semua orang patut lebih berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga dengan tahap kesihatan masing-masing. Jadi sebab setiap daripada kita mempunyai risiko yang berbeza-beza terhadap sebarang penyakit. Ya. Jadi mungkin golongan-golongan yang berisiko seperti orang tua ataupun kanak-kanak dan bayi, ibu mengandung dan juga ibu yang menyusukan anak, dia perlu lebih berhati-hatilah dengan situasi semasa supaya dia tidak terdedah pada penyakit. Jadi ibu bapa pun perlu lebih peka terhadap situasi ataupun keadaan anak-anak sebab mereka adalah dia tak boleh nak menyuarakan apa yang dia rasa kan. Betul. Tak dapat nak ekspreskan kan bagaimana rasa perubahan, sakit ke, batuk ke, selsema ke, kita lah yang kena pantau doktor ya. Baik doktor, terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih doktor. Dr. Tahiratul Asma Zakaria, pakar perubatan kesihatan awam, sektor kesihatan pekerjaan dalam alam sekitar, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih banyak. Ya, itu dia kan. Betul. Sebenarnya kalau kita lagi risau bila anak yang sakit. Sebab satu apa pun kita tak boleh nak buat kan. Jadi kadang-kadang kita kena hormati jugalah kalau mak ayah kata jangan makan kuih raya banyak. Jadi yang ada-ada tetamu tu pun kena hormati. Sebenarnya bukan apa. Sebab apa? Kesihatan anak tu. Lagi cuaca keadaan sekarang ni. Ini pesan mak-mak ya. Ya, pesan mak-mak ya kepada anda semua di luar sana. Ya. Okey. Nanti kita juga nak berbincang macam mana orang yang baru jadi mak, baru jadi ayah ni. Kan, dunia mungkin berbeza. Hatinya di musim kalau tahun lepas raya berdua, tahun ni dah bertiga. Biasanya kalau orang ada anak mula ni kadang lupa nak beli baju untuk diri sendiri. Tak ada, lupa. Semuanya anak je. Ditumpahkan untuk anak. Sebab ni kita akan bersama dengan Haris Anwar dan juga isterinya berkongsi di sebalik keindahan raya dengan permata hati. Seketika nanti hanya di Malaysia Hari Ini. Dia, kita dalam dunia Syawal baru hari yang ke-6. Betul. Banyak lagi dan juga kita pun nak berkongsi kebanisan mereka yang baru menimang cahaya mata. Yang kalau dapat baby ni kan hari-hari nak cium bau dia tu memang betul. Bau dia tu kan, bau syurga dia tu dari awal ataupun fasa yang macam yalah, awak dah rindu ke bau syurga tu? Rindu tapi pak cik dah berusia. Tapi ada tapi lah tu. Okey, kita ingin bersama dengan Haris Anwar dan juga Asha American yang baru saja menimang cahaya mata. Kabarnya baru 33 hari usianya. Assalamualaikum.
Selamat Hari Raya Aisyah dan juga Haris. Ataupun panggil apa? Bapa ke Walid ke Daddy ke apa? Okay. Dia macam ni, kalau nak ikutkan cerita sebenarnya Haris nak Walid. Okey. Tapi setelah kita tengok macam ada pengorbanan isteri ni, dia nak melahirkan seorang anak, dia minta supaya dipanggil Daddy. Jadi kita pun tak apalah, Daddy pun Daddy lah. Dan apa, Mami ke? Ataupun macam mana? Daddy dan Mami. Daddy dan Mami. Okay. Masya Allah, tahniah terlebih dahulu kepada Aisyah dan juga Haris. Baby girl ke baby boy ni? Yang tak tahu lagi lah. Kami dah tahu, dah stok dah IG. Baby girl. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi macam mana sambutan sebab inilah dalam keadaan isteri berpantang. Haris mungkin macam mana merasai perbezaan Syawal kali ini? Kalau ikutkan Syawal kali ni lain sikit lah, sebab Syawal kali ni Haris terpaksa menyambut bulan Syawal di Perlis. Sebab Perlis ni kampung isteri. Jadi selalunya kalau ikutkan tiap-tiap tahun Haris akan beraya di Shah Alam, and then Haris akan pergi ke Kelantan. Okey. Ya, tapi tahun ni lain sikit. So Haris terpaksa pergi ke Perlis sebabkan yelah isteri masih lagi dalam pantang. Berseorangan. Jadi raya kedua tu Haris terus pergi ke Perlis. Betul kan, maknanya raya kedua tu menempuh perjalanan yang berjam-jam jugalah ya ke tidak? Oh ya Allah. Ya Allah. First time USA. First time. Tapi sebenarnya kalau ikutkan dulu Haris ingat lagi, Haris time kecil-kecil dulu Haris selalu doa. Sebab Haris ingin ada pasangan yang kampung dia pun jauh juga. Makbul Haris doanya? Tahu tak, tiba-tiba makbul Allah bagi kat Perlis pula. Merasalah. Berapa jam? Dekat 6 jam lah. So, tapi kalau jam tu dekat 12 ke 15 jam juga. Allahu Akbar. Jadi tiga penjuru sebenarnya, Kelantan, Perlis dengan Shah Alam. Itulah jauh-jauh. Kan? Apa ni sepanjang Ramadan ni basikal Haris apa nasibnya? Apa dia? Basikal apa nasibnya dia kata? Biasa awak KL Langkawi semua kan? Sepanjang pantang dah kena gari dah basikalnya. Isteri cakap nak jual dah basikal tu. Tapi sekarang mungkin dah tak tengok, dah tak hadap sangat kot basikalnya sebab dah ada kan. Dah depan mata tu, rasa nak cium dia, nak rindu dia kan. Jadi macam mana Aisyah sendiri sebab ialah berpantang tapi kuih raya yang menarik mungkin depan mata. Dia macam pantang betul-betul ke ataupun pantang tengok? Itu paling mencabar lah, paling mencabar. Sebab selalunya raya kita akan makan sesedap, tapi raya tahun ni kita kena jaga makan. So minum pula air panas pula dekat cuaca panas ni, minum air panas. Kan? Itu mencabar. Betul, sangat-sangat mencabar. Lagi-lagi sebenarnya bila ada, dia tak adalah katanya saintifik membuktikan boleh tak boleh, tapi mak-mak kita kan. Mak-mak kita yang lebih kita kena hormati. Okey. Jadi ini cucu kartun yang keberapa, Haris? Ini kalau ikutkan pelengkap, sebenarnya kartun dia ada 7 orang cucu. Okey. Jadi yang cucu yang ke-8 dia pelengkap untuk, dia macam complete set, ada 4 lelaki, 4 perempuan. 8 jadi dah lah. pelengkap untuk geng perempuan lah. Jadi 4 sekarang ni ada 4 perempuan, 4 lelaki. Masya Allah. Kan, Alhamdulillah. Nanti anak ni boleh putai dah kap? Dai. Campur lah ni. Campur Perlis. Kan? Siam. Kelantan. Campur lah ni. Ramai yang nak saksikan wajah anaknya lah. Tapi masih lagi belum reveal kan. Jadi ikut muka siapa? Ikut muka Haris ke ikut muka Aisyah? Ikut muka mami dia. Wah, seronok seronok mengandung 9 bulan. Kan sebelum time tengah pregnant, mami dah cakap dah, Mami nak sangat ada anak perempuan. Sebab Mami ni memang nak sangat cucu perempuan. Tak sebab apa? Kendi kecil, Mami pernah pakai kendi baju perempuan. Mami ingat dia anak perempuan. Tak, betul. Mami Haris time kecil dulu dia pakaikan Haris baju perempuan sebab dia nak sangat anak last tu anak perempuan. Lala muka ikut muka Mami. Dia bukannya bila dapat cucu ni, cucu sebelum ni pun ada juga perempuan, tapi daripada Haris ni dia nak cucu perempuan yang pertama. Masya Dan kebetulan alhamdulillah Allah makbulkan doa tu, Allah bagi cucu perempuan tu dia, dan muka dia pula iras-iras macam mana. Apa nanti kita akan sambung sembang lagi. Dan sambil kita juga nak berkongsi tentang bagaimana cerita raya Zalif. Betul. Dan juga menimang cahaya mata. Terima kasih juga kepada kalian berdua. Kita nak kongsikan ni cerita. Nanti kita sambung sembang. Tengok cerita Zalif sekejap. Ni Zalif Siddiq dan juga isteri ni yang beraya bersama dengan Puan Puteri juga. Dapat puteri juga. Macam mana agaknya raya mereka. Jom sama-sama kita saksikan. Selamat Hari Raya. Sayang, I rasa
Ada bau lah. Bau? Kau yang tukar pampers, saya tukar? Apa pula? Air dah semak macam ni. Air dah siap juga. Apa yang air? Sayanglah, Inara nak daddy ke Mami? Okey, sebab dia muka macam you, so you. Yeay. Anakku Inara, kenapa bau? Lah kena bersihlah dulu. Alah! Tong sampah tu, kalau tong tu kosong, bukan tong sampah. Namanya Saya kalau lebih dikenali sebagai nama komersial saya Zalif Siddiq. Saya seorang pelakon dan saya perkenalkan yang cantik molek ni. Ini isteri saya, nama dia Anis Mazuki, dan alhamdulillah kami dapat seorang ni yang sangat comel ni. Ini yang merupakan anak pertama kami, cahaya mata yang pertama. Nama dia Wan Nur Alia Inara bin Wan Muhammad Zalif Nakiuddin. Umur dia sekarang ni dia nak hampir 3 bulan lah. Dah masuk 3 bulan. Dah masuk 3 bulan lah. Yang masa tu susu anak saya. Sama-sama lah. Ya. Okeylah, Yulah. Tenangkan baby nangis, okey? Sebab dia kontra. Okay, kita ada bahagian kita. Okay, saya bahagian susu. Dia bahagian basuh. So, dia yang tukar pampers. Bila macam dah buat susu dah. Okey, nak buat susu banyak mana? So, buat 3 aun ke 4 aun ke kan? So, kita orang buat lah. Ada pernah saya tambah banyak tau. Saya rasa macam susu tu macam cair je. Saya tambah lagi 2 skop. Saya macam, kena marah. Kenapa tambah kan? Ingat kita kena minum. Ini baby nak minum lah. Pesta. Saya mak dia lah. Ya. Saya lah. Itu waktu awal-awal. Waktu berpantang ke waktu. Tapi sekarang ni dia dah masuk 3 bulan, dia dah okey dah. Ada satu time tu dia menangis seolah-olah macam kita cekik dia tau. Tapi kita tak ada buat apa-apa. Cuma dia beralih bulan. Nak beralih bulan, nak tidur selesa ke tak selesa tu. Kenapa tu? Ada tetamu datang raya kat rumah ke? Saya nampak macam ada kelibat tadi. Kulu kilir langgar almari apa semua. Bila ada anak dia macam setiap hari kita akan belajar benda baru. Benda baru. Maknanya macam mana nak handle budak ni? Macam mana nak handle lah macam ni? Dia best sebab yelah mungkin sebab dia kecil, tapi kita rasa kecil kita ada kawan, kita seronok. Saya syuting pun bila habis syuting pun saya tak nak berlepak. Mana-mana ada kan kawan artis yang ajak makan dulu ke sembang. Ada anak, so habis syuting je balik terus. So habis syuting je, sebab syuting kita tak boleh pegang phone kan. So saya fikir kita punya etika memang kita tak boleh bawa phone ke dalam syuting. So bila habis syuting tu balik cepat. Hotel tu telefon. Okey, anak macam mana? Baby macam mana? Okey, saya macam mana? Okey dah. Dan itulah kalau Zalif syuting lama pun jadi saya tak bosan. Kalau tak kita seorang-seorang kan. Ni macam adalah kawan. Kalau berkecil. Persiapan tahun ni raya sebagai seorang ayah triple lah bajet dia kan. Maknanya kerja tu kena keras sikit lah. Lebih sikit daripada tahun lepas lah. Persediaan tu alhamdulillah teruja sebab kami buat pertama kalinya, tahun pertama kami beraya bersama anak yang pertama ni, anak sebelum kami. Dan tahun ni 2023 ni belah isteri saya di Pahang sebab tahun lepas belah saya. So raya ni insyaAllah kami akan bawa lah pergi jumpa saudara mara di belah Pahang. Pergi kutip duit raya. Assalamualaikum. Saya Zalif Siddiq dan juga isteri Anis Mazuki ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh penonton Malaysia hari ini. Malaysia hari ini. Selamat Hari Raya. Itu dia meriah je. Sebab kan? kita ada anak perempuan ni senang nak beli baju. Betul, macam-macam ada. Tapi dia akan memang sangat manja. Kalau dia macam meragut sikit lah kan. Perhatian daripada seorang bapa. Kalau isteri je, habislah. Haris dah, contoh Aisyah dengan Haris kan. Haris dia dah berikan sepenuh perhatian dia dekat baby girlnya. Ke macam mana? Tak. Dia yang jealous kok. Aisyah bagi perhatian dekat baby, so dia yang jealous. Itu pula. Terbalik pula. Jadi macam mana Haris tak tidur malam jaga baby macam mana? Ini satu pengalaman yang different sikit lah sebab benda lagi satu. Bila wife saya Caesar, saya kena jaga 2 orang sebenarnya. Saya kena jaga betul lah tu. So wife pun kena extra care dan baby pun kena extra care. Jadi saya kena bangun contoh macam pukul 3 kena bangun, pukul 5 kena bangun buat susu lah. Betul. Pukul 7 kena bangun dan pukul 8 kena inject wife. Time awal-awal dulu dia kena inject. Betul. Untuk cair darah. Jadi dia jadi extra care, so memang
orang kata lain macam sikit lah. Ya kan. Awak dah tengok pengorbanan isteri melahirkan, sekarang pengorbanan awak pula lah Haris ya. Nak kena berjaga malam, nak kena tolong cucuk cair darah ya. Tapi yang paling konok sekali macam Zalif cakap dia kutip duit raya. Itu nak tanya tu, meriah lah lagi kan. Raya di Perlis sampai raya sekarang ni rasanya masih meriah lagi. Masih meriah betul. Macam semalam kita orang baru je habis salam raya sebab tradisi keluarga dekat sini diorang salam raya time raya kelima. Semua ada. Tunggu semua ada. Baru semua ada macam kalau kita tengok kat gambar kan. Dia memang ni sebenarnya semalam ni. Tim Futsal. Itulah. Dia bukan tim Futsal ni, dia buat baju. Dia buat baju untuk cousin-cousin dia orang semua. Ni semua cousin. Dia based on number daripada nombor 1 tu yang paling awal. Okey. Maknanya nombor tu bukanlah nombor kegemaran, memang ikut turutan. Bukan. Dia ikut turutan. Macam tu. Faham. Haris dekat family Haris ni adalah family yang quite small. Tapi bila datang ke Perlis ni jadi macam macam dekat sini. Culture shock lah. Sebab dia terkejut. Terkejut kak. Okey. Jadi betul dia betul-betul memberikan bahagia yang berbeza bila ada anak ni kan. Kebahagiaan yang sukar untuk diungkapkan. Akhir sekali ucapan untuk para peminat yang mendoakan mungkin ada satu ucapan raya yang istimewa untuk semua, silakan. Okey, saya mewakili isteri saya sekali nak ucapkan selamat raya, maaf zahir batin andai kata kami ada buat tersalah secara tidak sengaja ataupun sengaja, kami mohon diampunkan ataupun pernah buat terasa ke apa dekat siapa-siapa saja, dan kami nak ucapkan selamat hari raya. Kita ucap dah. Ucap lagi. Jadi itulah, apa-apa pun saya nak pesan satu dia, jangan tinggal solat, itu saja. InsyaAllah. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak Aisyah American dan juga Haris Adwa. Jaga diri baik-baik, sampaikan salam. Nama anaknya siapa? Tak sempat kita bertanya tadi. Nama anak adalah Aura Medina binti Muhammad Haris, yang bermaksud sinar kota Madinah. Masya Allah, Aura Medina. Okey, sampaikan salam, peluk cium kami kepada Aura Medina. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Okey, itu dia kisah dari Perlis ya. Betul. Dapat bersama dengan puteri kesayangan memang betul-betul membahagikan. Betul-betul, lagilah bapa kan. Awak fahamlah macam ada puteri pertama kan, menerima cahaya mata pertama. Okey, kita nak rehat seketika. Masih lagi bersama dengan kami di MHI seketika nanti. Assalamualaikum. Saya Safura binti Jamil Khair ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada saudara mara dan rakan-rakan. Selamat Hari Raya. Warga Tibah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami daripada SLM Environment Wilayah Johor Utara ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga SMKC Kedah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hari Raya maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam, dan diharapkan agar kita sentiasalah menjaga tutur kata kita, menghormati orang-orang tua dan sentiasalah makan dengan berpada-pada. Kami daripada CM Sabah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Itu dia, mungkin Sambil ada yang sedang sediakan ketupat ke rendang. Betul kan. Sambil-sambil tu Mehlah kita kongsikan apa yang menarik di akhbar harian yang menjadi pilihan. Ini nak cerita best pun tak best, tapi untuk kelangsungan hidup inilah yang berlaku. Halaman 2 dan 3 di harian Metro, emas talian hayat. Maknanya ramai yang katanya daripada membeli emas, selalunya raya kita dengar orang beli emas kan. Tapi untuk tahun ni ramai yang jual pajak emas berbanding dengan nak beli. Sebab apa? Katanya ini untuk kelangsungan hidup, untuk biaya anak sambung belajar, anak nak naik sekolah, kehidupan kian mencabar, jadi ramai yang
memajak daripada membeli. Itu semua 2-3 page ni memang cerita tentang nak sekolah, puasa raya. Ini sebabnya mereka ramai gadai. Sebab ada katanya poket kering dugaan lah ya. Dan kita beralih pada paparan di Cosmo, setinjau tentang isteri penagih sukar tuntut cerai. Wanita sukar untuk buktikan laki hisap dadah selain enggan buat laporan salah laku suami kepada polis dan AADK. Jadi isteri penagih yang dilaporkan sukar tuntut cerai ini, isteri perlu berani untuk mendedahkan perbuatan jahat suami mereka yang terlibat dalam perniagaan dadah jika berhasrat untuk menuntut cerai di mahkamah. Okey, itu dia perkongsian dari Cosmo yang dikongsikan oleh Petri. Kini kita nak saksikan apa agaknya rangkuman berita luar negara. Sama kita saksikan. Dalam kegembiraan umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri, Indonesia digemparkan dengan gempa bumi berukuran 7.3 pada skala Richter di barat Pulau Sumatera, Indonesia pada Selasa 25 April 2023. Penduduk sekitar juga memulakan pemindahan pantas dengan menunggang motosikal bersama barangan peribadi sejurus berita amaran tsunami dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Menurut data Geofizik Indonesia BMKG, gempa itu dengan kedalaman 84 km atau 52.2 batu melanda kira-kira jam 3 pagi waktu tempatan. Beberapa gegaran susulan turut dikesan dan salah satunya mencatat 5 magnitude. Di Chengzhou, ibu kota wilayah Henan, China, 6 anak harimau bengal putih berjaya dilahirkan, menambahkan lagi bilangan populasi dunia harimau tersebut. Harimau bengal putih atau harimau putih merupakan variasi harimau bengal oren yang lebih terkenal, menjadikan ia haiwan yang sangat terancam dan dilindungi oleh kerajaan tempatan. Fenomena yang jarang berlaku itu menyebabkan pihak zoo memilih kaedah pembiakan tiruan menggunakan inkubator dengan suhu tetap untuk memastikan anak-anak harimau tersebut dapat membesar dengan selamat. Penjaga zoo juga telah menyediakan pelan khas penjagaan anak-anak harimau tersebut, termasuk memberi mereka susu setiap 2 jam sekali, mengurut perut dan menimbang mereka setiap hari. Sambutan Aidilfitri meriah apabila penduduk Benghazi, Libya berkumpul meraihkan hari mulia itu dengan tarian dan nyanyian tradisional mereka. Penduduk tempatan juga memperagakan busana tradisional mereka yang signifikannya menjadi tonggak asas identiti penduduk Benghazi, terutama dalam kalangan belia. Perayaan itu mula berkembang 5 tahun lalu apabila orang ramai mula bertemu untuk mengambil gambar di kawasan sekitar. Kini lebih menarik, tradisi tersebut disambut dengan dendangan lagu dan tarian warga Libya. Sambutan ini menjadikan satu seruan perpaduan rakyat setelah bertahun-tahun berhadapan dengan perpecahan dan ketidakstabilan politik sejak tahun 2011. Ada beli kipas ke? Ya Allah, bertambah-tambah. Kipas tak sangat tapi penghawa dingin ni betul. Ini dia memang laris terjual Cosmo. Macam di Cosmo tadi tunjukkan orang ramai serbu premi sebarangan elektrik. Tak menang tangan tidak tahan dengan cuaca yang panas melampau. Tapi betul, kalau mungkin rumah kita ada satu je aircon kan, sekarang ni akan ditambah bilik pun nak ada. Kat dalam bilik yang kedua pun mungkin perlu ada kerana keadaan cuaca. Dan begitu juga kadang-kadang kan sampai lari rumah tak ada, yang bilik tak ada, kadang-kadang sampai bawa anak jalan-jalan naik kereta sebab dalam kereta sejuk sikit kan, sampai anak dah tidur baru dipindahkan ke bilik. Itulah kadang-kadang yang berlaku. Kena bersedialah untuk bil yang akan datang. Betul. Dengan minyak dia, bil lagi. Tapi macam mana kan, kadang-kadang tak tahan kan keadaan sekarang ni panas. Cuaca yang menduga. Okey. Dan kita doakanlah semoga keadaan tambah baik. Betul. Amin. Bermunajat di bulan yang mulia ini. Amin. Dan sama jangan lupa jaga kealasan itu untuk kita tidak pergi ke rumah terbuka ke. Masih ada peluang dan juga ruang untuk kita merancang yang terbaik. Ya, rancang. Yang perlu, yang paling penting sekali kena rancang baik-baik. Okey, esok sebenarnya ada juga kita nak merancang untuk anda, iaitu soal wang. Macam biasa setiap Jumaat kita akan bawakan segmen soal wang. Kali ini macam mana kita nak rancang perjalanan duit raya anak. Okey, nak simpan ke mana ataupun ada tak kita mana? dalam dari segi konteks Islam tak ada tak kita punya bahagian? Betul. Ada tak bapa punya bahagian? Kadang-kadang mak kata beli sayur lah, ni nak bagi makan anak juga. Boleh ke tak boleh sebenarnya? Supaya itu dapat kita laksanakan sebaik mungkin. Mungkin ada nak pecah-pecahkan ke tabung simpanan ke tabung haji ke semuanya. Macam mana untuk merancang? Tiba dapat banyak tahun ni kan? Betul. Macam mana untuk uruskan sebaik mungkin? Okey, kita akan kongsikan bersama dengan anda dalam segmen Soal Wang esok. Teruskan bersama dengan kami tahu 9.30 pagi sampai 10.30 pagi setiap hari. Jumpa esok. Malaysia harinya. Assalamualaikum. Kita berkumpul
riba luang menyambut raya. Renunglah nikmatnya, bersyukurlah kita setiap masa. Jangan lupa doakan agar selalu